Okay, kali ni kita nak bercakap tentang dua aplikasi yang sedang viral sekarang, yang sedang ramai anak-anak muda buat, guna untuk buat duit. Guna untuk buat duit dengan like dan share. Saya Wan Muhammad Ali. Dalam channel YouTube ni saya berkongsi dengan anda tentang cara buat duit secara online, cara buat bisnes secara online dan bagaimana untuk menjalankan marketing online dan sebagainya. So kalau anda berminat dengan topik-topik yang saya sebutkan tadi, jangan lupa tekan button subscribe di bawah dan jangan lupa tekan like untuk pastikan anda mendapat notification. Saya sekarang sedang drive kereta, tengah tunggu lampu hijau traffic light. So banyak persoalan yang saya terima, message-message yang saya dapat daripada follower-follower di Facebook, di YouTube dan sebagainya yang bertanya tentang dua aplikasi ni. Yang pertama iShare Fund, yang kedua Like Share. Like Share. Dua aplikasi ni adalah aplikasi media sosial. Bukan dia aplikasi media sosial, dia aplikasi untuk share posting-posting orang lain, untuk like posting-posting orang lain sebagai kita punya task, dan dengan membuat aktiviti tersebut kita akan dapat duit. Kita akan dapat duit dengan membuat aktiviti-aktiviti tersebut. Seolah-olah kita punya task lah, kita punya kerja, kita punya tugas adalah untuk share orang punya posting, orang punya posting lah, share ataupun like. So dengan perbuatan tu kita akan dibayar, diberi beberapa ringgit untuk ada yang RM1, ada yang sen-sen, ada yang RM1 lebih, macam tu lah, lebih kurang. Jadi isunya, benda tu sebenarnya adalah perkara biasa. Contoh, kita ada satu platform 8share. 8share dia akan letakkan beberapa lah posting yang ada dalam dia punya website. So posting-posting tu biasanya daripada syarikat-syarikat besar seperti McDonald, KFC, Petronas, lagi company-company yang besar-besar lah. So mereka buat posting, mereka buat macam iklan dan sebagainya, dan mereka bayar 8share, syarikat 8share ni ataupun platform 8share ni untuk viralkan benda tu ataupun untuk sampaikan benda tu kepada orang ramai. Jadi dia beri tugasan tu kepada kita untuk kita buat kerja, untuk kita share, untuk kita like dan sebagainya, dan dia akan bayar kita. Itu 8share. Apa beza dengan dua apps ni, iaitu Like Share dengan iShare Fund ni? So beza dia adalah, apa yang saya perhatikan, dua ni apps ni, dia bukan like ataupun share posting-posting daripada syarikat-syarikat besar ataupun pengiklan-pengiklan, advertiser yang mempromosikan sesuatu. Tetapi apa yang dia suruh kita buat adalah kita share sesuatu yang ataupun posting-posting secara rawak, random, yang mana entah siapa-siapa posting biasa biasa mungkin, tapi bila kita share kita dapat duit. So orang tu pun tak bayar untuk mereka punya posting tu di-share ataupun di-viralkan. Mereka tidak bayar. So macam mana pihak syarikat bayar kita? Macam mana pihak syarikat dua ni membayar kita daripada kerja-kerja yang kita buat tu? Macam mana dia boleh bayar? Sebab macam tadi konsep 8share, syarikat besar tu dia membayar kepada pihak 8share untuk iklankan produk. Selepas tu bila dah dibayar, jadi 8share carilah orang ramai, orang awam, orang-orang yang mendaftar sebagai ahli untuk share, untuk buat kerja tu, untuk viralkan benda tu. So siapa yang boleh share banyak, siapa yang dapat dapat perform lebih tinggi, so dia dibayarlah lebih tinggi berdasarkan duit yang dibayar oleh oleh orang-orang yang beriklan tadi, macam McDonald dan sebagainya. Tapi sekarang ni yang dua apps ni dia tidak menggunakan konsep itu. So daripada mana dia dapat duit? Daripada mana dia dapat duit? So apa yang saya perhatikan, tiba-tiba ada pula level-level. Orang-orang yang join ni, dia boleh naikkan level dia sebagai star lah, premium lah, apa-apa semualah. Adalah pangkat-pangkat yang diberikan. Dan nak naik level tu kita kena bayar, kita kena beli. Beli status ataupun beli upgrade status. So upgrade status tu kita tak dapat apa-apa. Yang kita dapat adalah kelebihan, bila kita share mungkin kita dapat income lebih sikit. Lepas tu kita dapat share ataupun buat kerja lebih banyak. So benda-benda macam tu lah. Ibaratnya kita bayar, katakanlah sebab saya tengok ada yang jumlah dia agak tinggi, ada yang sampai RM5,000 untuk upgrade ni. So di situ dia tulis kita punya income bulanan sekitar RM5,000 lebih. RM5,000 lebih, dan adalah aktiviti sehari kita boleh buat berapa, dan kita boleh share berapa,
dan adalah berapa income harian kita tu, sehingga menyebabkan kita dapat sebulan jumlah 5,000 lebih tu. So kita bayar 5,000 lebih, kita dapat income 5,000 lebih sebulan. Okay, tapi setiap bulan dapatlah sebab kita buat kerja tu. So sebenarnya duit ni lah yang digunakan, okay, yang digunakan untuk membayar ahli-ahli yang membuat aktiviti-aktiviti like dan share tadi. Dan sebenarnya benda ni adalah, pada saya lah, okay, saya tak tuduh, okay, saya tak terus kata ni adalah money game, ataupun saya tak terus katakan statement ini money game. Tetapi apa yang saya nampak, okay, apa yang saya nampak, apabila kita upgrade, okay, kita upgrade sesuatu dan kita tidak mendapat sebarang produk, okay, ataupun kita tidak mendapat sebarang servis yang sepatutnya, sebaliknya kita dapat satu status, okay, status. Senang cerita macam ni, kalau anda tengok multi-level marketing, multi-level marketing, bila kita masuk, dia ada beberapa level, dia ada beberapa pangkat. So pangkat-pangkat tu ada dua cara untuk kita achieve ataupun kita capai. Yang pertama adalah kita achieve dengan performance, okay, dengan hasil jualan, dengan hasil recruitment. Maksudnya kita dapat cari team yang ramai. Ialah macam bila kita bekerja dengan mana-mana company pun, kalau kita bahagian marketing ataupun kita bahagian sale, bila kita dapat ramai customer, kita dapat database yang ramai, kita dapat bawa ramai orang-orang menjadi pelanggan, so kita dibayar lebih. Sama konsep multi-level marketing. Bila kita dapat cari ramai, lebih ramai ahli, tak kisah bayar ke ataupun free. Kalau bayar tu sebab dalam konsep syariah, okay, multi-level marketing adalah harus hukum dia. So kalau kita invite orang, kalau orang tu masuk kena bayar mungkin 10-20 ringgit, so itu dibenarkan, okay, dianggap sebagai yuran komitmen yang mana mereka mungkin dapat dapat borang, dapat tugasan-tugasan yang perlu dibuat oleh pihak admin. So itu minimal tu, benda tu dibolehkan. Itu bukan saya kata, itu memang ada dalam terma ataupun garis panduan multi-level marketing oleh JAKIM. Okay, anda boleh baca sendiri maklumat tersebut. Okay, so kalau kita achieve, kita capai jumlah ahli tertentu, kita dapat kita dapat mungkin jualan tertentu, ataupun kita bantu orang-orang di bawah kita naik pangkat. So itu nama dia performance. So dengan performance tersebut, kita dinaikkan pangkat, kita dinaikkan jadi premium member ke apa semua kan, sebab performance. Tapi itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita naik pangkat dengan bayaran, okay, tanpa apa-apa performance, tanpa aktiviti dapat achieve something lah, okay, achieve target ke apa ke, tak ada KPI langsung, tapi dengan bayaran kita tiba-tiba boleh naik pangkat yang lebih tinggi. So di situ ada something yang agak pelik, ataupun di situ ada something yang agak menggambarkan ia adalah satu money game. Kenapa? Kerana lagipun dia punya nak upgrade tu bukan 10-20 ringgit, tapi harga dia mencecah sehingga 1,000, 2,000, 3,000, okay? So jumlah yang tinggi. Dan jumlah-jumlah ini, sebenarnya bayaran-bayaran inilah yang digunakan untuk bayar orang-orang di bawah kita ataupun ahli-ahli yang baru bermula. Mungkinlah ada orang kata, alah tak apa, join pun bukannya kena bayar pun. Join pun bukannya ada yang pendaftaran percuma, tak perlu bayar apa-apa. So kita buat kerja tu, kita dapatlah sen-sen sikit-sikit kan. Mungkin dapat sehari RM20, RM100. So kita dah seronok sangat dah. Sebenarnya kita ni adalah golongan yang kedua yang dipergunakan. Maksudnya dengan adanya level macam ni yang tak perlu bayar, so kita dipergunakan untuk menarik lebih ramai orang, okay, lebih ramai ahli. So lepas tu orang yang bayar tadilah yang akan terkena. Duit-duit dia lah yang akan digunakan untuk memberi kepada orang-orang yang baru-baru ni. Okay, orang-orang baru ni so semangat. Bila orang baru semangat, ada yang mungkin akan upgrade, ada yang mungkin main macam tu je lah, dia takut ke apa ke, so dia tak upgrade, okay, dia tak tingkatkan dia punya level tu untuk dapat income yang lebih tinggi. So walaupun anda join, anda buat aktiviti-aktiviti tu secara percuma dan anda dapatlah income, so ingat, income tu adalah daripada orang atas. Okay, ini bukan cerita tentang I share fun ke ataupun like share, tapi ini saya nak tunjukkan contoh money game. Okay, kalau benda ni sama, anda tengok sendiri. Okay, anda tengok, anda explore sendiri, adakah sama konsep dia. So bila orang-orang yang bawah-bawah ni, dia buat kerja, dia tak update, dia tak ni apa semua, orang yang atasan ni dia ada level, dia ada referral pula. So dia dapat balik daripada aktiviti yang mungkin orang-orang bawah ni, dia dapat balik duit tu. Sebenarnya duit tu duit dia sendiri, dan duit orang-orang yang baru masuk dan sebagainya dimanipulate. Okay, duit tu bermain dengan duit. Okay, orang tu masuk, bagi kat sini sikit, bagi kat sini sikit. Ada orang yang dapat banyak, ada orang yang belum dapat, ada orang yang baru keluar duit. So itulah nama dia money game. Money game ni dia berbeza dengan scammer ataupun kita lah yang mungkin akan jadi scammer. Orang akan chop kita sebagai scammer sebab kita, contohlah kita join benda ni, so kita panggil orang, kita bagi tahu, kita cerita dekat dia, dia pun bayar, buat bayaran 5,000, 3,000, 1,000 dan sebagainya. Lepas tu dia mungkin dah tak company tiba-tiba tutup dan sebagainya.
orang akan kata kita yang scammer. Okay, yang company tadi kerja dia adalah money game, dia bermain dengan duit. Okay, sebab nilai yang diberikan, contoh share posting dan semua tu adalah nilai yang tidak munasabah. Okay, share posting-posting yang mana orang tu tak bayar pun untuk dapatkan untuk posting dia di-viralkan. Ni cerita tentang I share dengan like share. Okay, dua apps ni. So itulah dia money game. Kalau scam ni, orang macam semalam baru saya dapat call daripada, saya tak tahu siapa, tapi dia mengaku dia daripada BigPay Asia. So dia kata saya dapat RM700. So dia nak buat pengesahan dan sebagainya lah. Ada video tu saya record. So saya tak layan lah, saya bermain-main dengan dia. Lepas tu dia kata malas lah nak layan cik. So dia tutup. Okay, dia tutup. Itu scammer. Okay, dia kata dia nak bagi kita 700 lah, apalah ini kan. So adalah nanti dia tanya kita punya IC, kita punya password dan sebagainya. Mungkin dia tak minta kita transfer duit, kan? Dia tak minta kita transfer duit, tapi dia minta kita punya detail dan dia akses kepada akaun bank kita dan dia ambil duit kita. So itu adalah scammer. Dia menipu orang, mengambil duit orang. Yang money game ni dia bermain dengan duit. Okay, orang ni bayar, orang ni dapat. Okay, lepas tu adalah konon-konon aktiviti lah. Okay, aktiviti ni apalah kena buat kan. Lepas tu dapatlah yang kecil-kecil tu kan. Itu sebenarnya satu penyamaran ataupun dipanggil boneka lah dalam bisnes ni. Dalam sama ada multi level marketing ke apa semua ke, ataupun program-program buat duit ni, dia ada satu dia panggil macam boneka ataupun dummy produk. Okay, dia just jadikan benda tu sebagai produk, seolah-olah benda tu adalah benda yang berguna. So kita kena membeli produk tu untuk upgrade, untuk jadi ahli dan sebagainya. Okay, saya juga ada berkongsi dengan anda tentang Atomy, tentang Fingo, tentang saya punya platform sendiri, Masterclass. So benda-benda ni, platform-platform yang saya share dengan anda, dia ada platform, dia ada produk, dia ada sesuatu nilai yang ditukar. Okay, ada sesuatu nilai yang kita boleh dapat. Sebaliknya, yang ini nilai dia adalah duit tu sendiri. Okay, kita upgrade jadi lebih tinggi, so nilai yang kita dapat adalah duit tu kita boleh buat lebih banyak. Okay, aktiviti tu kita boleh buat lebih banyak. So apa nak buat tu, nak dapatkan duit lah. So bayar duit untuk dapat duit. Okay, so dia bermain dengan duit je. Okay, jadi nasihat saya kepada yang sedang aktif menggunakan iShare Fund ataupun Like Share punya apps, anda tengok betul-betul, anda study betul-betul, okay, anda faham betul-betul. Dan nasihat saya sekali lagi, jangan, okay, kalau anda nak main sangat, jangan upgrade lah. Okay, jangan upgrade sebab duit tu mungkin anda akan dapat balik, tapi sebenarnya duit anda tu keyakinan anda, okay, anda akan invite orang lain. Jangan tamak invite orang-orang ramai-ramai, sebab anda mungkin dapat, tapi orang-orang yang kemudian, okay, tiba-tiba company boom, ditutup. Okay, so orang-orang yang terkemudian tu akan sakit. Akan loss, okay, akan habis duit. So mungkin ada yang kata, alah aku dapat je duit. Okay, macam saya cakap tadi, money game bukan tak dapat duit, memang dapat duit lah. Cuma dia bermain dengan duit sampai satu masa, sama ada dia akan ditangkap ataupun dibanteras oleh KPDN Hashapi, ataupun dia boleh dia sendiri akan tutup bisnes. So saya kata tadi, berhati-hati. So kalau anda nak main, saya tak kata jangan 100%, saya kata jangan tamak. Okay, janganlah invite orang ramai-ramai sangat, jangan upgrade. Okay, sebab apa? Sebab nilai yang anda berikan untuk bayar sebagai upgrade tu adalah nilai yang tak ada apa yang anda dapat. Okay, bila kita nak bayar sesuatu, okay, dalam multi level ke dalam apa-apa program buat duit, mesti bayaran tu kita dapat sesuatu seperti produk ataupun servis yang munasabah. Okay, bukan kita dapat peluang buat duit balik. Okay, kita dah bayar sebanyak ni, tiba-tiba kita dapat peluang untuk buat duit balik. Dengan invite orang, kita boleh dapat income yang lebih besar dan sebagainya. Dan dalam, sekali lagi saya ulang, dalam MLM, dalam apa-apa program buat duit, untuk upgrade, okay, cara yang sebenar adalah melalui performance. Okay, kemajuan, kejayaan, KPI dan sebagainya. Kalau upgrade menggunakan duit kita sendiri, something wrong di situ. Okay, something yang agak pelik. Okay, so itu saja untuk perkongsian saya kali ini. Berhati-hati. Ingat, kalau benda tu betul money game dan anda tahu benda tu money game dan anda masih buat lagi, hukum dia adalah haram. Okay, hukum dia adalah haram sebab kita tahu dia money game, dia hanya bermain dengan duit. Sebab hukum money game ni dalam JAKIM memang dah jelas dibagi tahu benda tu adalah haram, tak boleh. Okay, so kalau anda tahu, anda kena terus stop, jangan teruskan lagi. Saya tak kata dia money game, saya bagi tahu anda contoh money game, dan apa yang ada dalam share ataupun like share ni lebih kurang macam tu, dan saya suruh anda berhati-hati. Okay, itu saja daripada saya. Jumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Terima kasih.